saudara penerbit Ustaz Mahathir Syarudin, sidang pendengar Radio Hakim yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam satu majlis ilmu pada kali ini, dan insya-Allah kita akan membincangkan satu surah yang baru selepas tamat kita membincangkan sebelum ini dalam episod yang terakhir dari surah Asy-Syu'ara, surah yang mengisahkan tentang perjuangan para nabi dan rasul, surah yang mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut baginda, umat baginda yang tercinta, betapa penting meneladani golongan para nabi dan rasul yang terawal dalam memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Sebagaimana perjuangan tersebut dilalui oleh para nabi dan rasul dengan kesusahan, demikian juga umat Islam yang datang selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut mempelajari perkara yang berlaku itu dan menjadikannya sebagai ibrah, pengajaran betapa perjuangan memerlukan pengorbanan. Muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam kesempatan ini kita akan bincangkan tentang satu surah yang istimewa, iaitulah surah Al-Qamar. Surah yang menceritakan tentang bulan. Surah yang duduknya dalam juz yang ke-27 dalam susunan juz-juz Al-Quran. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, menurut Al-Imam Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, beliau mengatakan bahawa yuqalu suratu iqtarabat wa hiya 55 ayatan. Dikatakan dipanggil juga surah Al-Qamar ni dengan nama surah iqtarabat, mengambil sempena ayat yang pertama. Perkataan yang pertama dalam ayat yang pertama dari surah ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan iqtarabat. Berkata Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, wa hiya makkiyatun kulluha fi qawli al-jumhur, wa qala Muqatil hiya makkiyatun illa 3 ayatin min qawlihi am yaquluna nahnu jami'un muntasir ila qawlihi was-sa'atu adha wa amar. Berkata Al-Imam Muhammad Ali Asy-Syaukani, kesemua ayat dari surah Al-Qamar ini merupakan makkiyah. Makkiyah artinya surah yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan di antara kriteria yang membezakan surah makkiyah dan madaniyah, iaitulah surah makkiyah menekankan aspek tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara yang namanya akidah dalam diri seseorang Islam itu. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, berkata Muqatil menjelaskan isu makkiyah ataupun madaniyah ini, beliau mengatakan semua merupakan ayat-ayat makkiyah, melainkan 3 ayat sahaja, iaitulah ayat yang pertama yang akan kita bincangkan, iaitu am yaquluna nahnu jami'un muntasir, sehingga kepada ayat was-sa'atu adha wa amar. Manakala berkata Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi yang pernah kita bincangkan sebelum ini, merupakan seorang ulama terkemuka yang lahir di negara Cordova. Cordova merupakan satu wilayah dalam negara Andalus lama, ketika semua manusia yang berada di situ beriman kepada Allah sebelum dijajah oleh kuasa Kristian dan menjadikan negara tersebut negara Kristian. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi, la yasihu, ini tidak betul. Yang tepatnya, kesemua ayat dari surah Iqtarabat ini ataupun surah Al-Qamar merupakan ayat yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Artinya semua merupakan ayat-ayat makkiyah. Surah ini merupakan surah makkiyah secara total. Wa akhraja Ibn Daris wa Ibn Mardawai wa Nahas wal Baihaqi fi Dalail an Ibn Abbas annaha nazalat di Makkah. Satu pandangan yang dikemukakan dari Ibn Abbas, disorot darinya bahawa surah ini merupakan surah yang turun di Mekah keseluruhannya. Ini merupakan pandangan yang dikemukakan dari Ibn Abbas. Wa akhraja Ibn Mardawai an Ibn Az-Zubair mithlahu. Wa akhraja Al-Baihaqi fi Syu'ab anna Abbas qala iqtarabat tud'a fi Taurah al-Mubayyidah. Bahawa Sayyidina Abbas, pakcik kepada Nabi SAW, mengatakan bahawa surah Iqtarabat ini juga terdapat dalam kitab Taurat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Dan satu surah yang serupa dengannya namanya Al-Mubayyidah. Al-Mubayyidah maknanya yang memutihkan. Yang dimaksudkan dengan memutihkan iaitu surah ini memutihkan wajah pembacanya pada hari akhirat kelak. Berkata Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, mengatakan hadis ini hadis mungkar. Hadis ini artinya mungkar, maknanya dhaif.
Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW dikatakan sering membaca surah ini terutamanya pada Hari Raya Aidil Adha dan Hari Raya Aidil Fitri. Mengapa Nabi SAW suka membaca surah ini pada kedua keadaan tersebut, pada hari tersebut? Menurut Al-Imam Ibn Kathir, bahawa Nabi SAW gemar membaca kedua-dua surah ini, wa kana yaqra'u biha fil mahafil al-kibar liishtimaliha ala dhikril wa'di wal wa'id wa bad'il khalqi wa i'adatihi wat tauhid wa ithbatin nubuwat wa ghairi dhalika min maqasidil azimah. Al-Imam Ibn Kathir mengatakan rahsia Nabi SAW suka membaca surah ini kerana surah ini mengumpulkan perkara-perkara yang namanya janji-janji buat sekalian umat Islam yang akan memenangi tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya golongan yang ingkar kepada Allah akan menerima tempat tinggal yang dahsyat balasannya, iaitulah neraka. Dan dalam surah ini juga menceritakan tentang kejadian manusia dan menceritakan bagaimana manusia dihidupkan kembali dan menceritakan perkara-perkara yang namanya tauhid dan menceritakan perkara-perkara mengisbatkan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW dan berbagai-bagai lagi tujuan objektif yang lain yang hebat-hebat. Maka para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini merupakan antara kelebihan surah Al-Qamar ataupun dipanggil oleh Al-Imam Ibn Kathir sebagai surah Iqtarabat, mengambil sempena ayat yang pertama dalam surah dalam ayat yang pertama, perkataan yang pertama dalam ayat yang pertama dari surah ini. Sebagaimana yang pernah kita bincangkan dahulu tentang juz Tabarak. Juz Tabarak dipanggil kerana mengambil sempena surah yang pertama dalam juz yang ke-29 itu, iaitulah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kadang-kadang dipanggil sebagai juz Al-Mulk, kadang-kadang dipanggil sebagai juz Tabarak, kadang-kadang dipanggil sebagai juz yang ke-29. Maka para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita lihat kepada ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihimpunkan, yang disusun secara tauqifi merujuk kepada surah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Hikmatun balighah fama tughni an-nuzur. Fatawalla 'anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur. Khush'an absaruhum yakhrujuna minal ajdath. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dimulai dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Telah hampir saat kedatangan hari kiamat dan telah terbelah bulan. Jika mereka kaum musyrik Mekah melihat satu mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini merupakan sihir yang terus-menerus berlaku. Mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mengikut hawa nafsu mereka. Setiap urusan telah ada ketetapan yang ditentukan oleh Allah. Sesungguhnya telah sampai kepada mereka melalui Al-Quran sebahagian daripada kisah-kisah umat-umat yang terdahulu yang mengandungi perkara-perkara yang mencegah dengan sekeras-keras terhadap sifat kufur itu. Demikian itu sebagai hikmah, pengajaran yang lengkap, tetapi segala peringatan itu tidak akan berguna bagi mereka yang ingkar. Oleh itu berpalinglah mereka dari Muhammad dan jangan mempedulikan mereka pada hari penyeru malaikat Israfil menyeru mereka kepada perkara yang tidak menyenangkan orang-orang yang bersalah. Pada hari itu, masing-masing dalam keadaan menundukkan pandangan, mereka keluar dari perkuburan bagaikan belalang yang berterbangan. Mereka datang dengan cepat menuju kepada penyeru itu pada hari tersebut. Orang-orang kafir berkata, hari ini merupakan hari yang amat sukar. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini merupakan mukadimah kepada perbincangan dalam surah Al-Qamar, surah Iqtarabat. Kita melihat kepada perkataan yang Allah gunakan yang pertama, Iqtarabat. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, kita dapat mengenal pasti Iqtarabat daripada perkataan qarib. Mengapa tidak digunakan perkataan qarubat? Dikatakan oleh Al-Imam As-Sawi. Syekh As-Sawi ini merupakan seorang ulama yang terbilang dari negara Mesir. Beliau mensyarahkan kitab
kitab Al-Jalain, tafsir Al-Jalain karangan Al-Imam Al-Mahalli dan juga Al-Imam As-Suyuti. Beliau menjelaskan bahawa apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada awal surah ini, iaitulah perkataan iqtarabat. Disebut dari perkataan qarubat. Iqtarabat maknanya qarubat. Asyara bidzalika ila anna al-fi'la al-mazid bimakna al-mujarrad. Wa inma ata bil mazid mubalaghatan lianna ziyadat al-bina tadullu ala ziyadati al-ma'na. Bila kita mempelajari bahasa Arab, kita melihat sebarang penambahan yang berlaku kepada sesuatu fi'il daripada keadaannya berwazan sulasi kepada rubai ataupun khumasi, sebenarnya membawa kepada satu makna baru. Tetapi dalam konteks ini, kata Al-Imam As-Sawi, kedatangan huruf alif di awal, hamzatul wasl dan juga ta' di tengah di atas wazan ifta'alat masih lagi membawa makna qarubat. Qarubat maknanya qarib, hampir. Maknanya telah hampir kiamat. Tetapi apa sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan penambahan tersebut? Dan Maha Suci Allah daripada melakukan satu perkara secara sia-sia. Sebenarnya illah dari sudut loghah, dari sudut bahasa, dari sudut nahwu dan sarafnya, penambahan membawa makna mubalaghah. Mubalaghah ini maknanya nak menyampaikan satu perkara yang sangat penting. Lalu Allah Subhanahu wa taala menambahkan huruf pada perkataan tersebut menjadi wazan ifta'ala. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, rupa-rupanya mempelajari bahasa Arab ini membawa kita memahami Al-Quran, rupa-rupanya. Itu sebab adalah menjadi satu kesilapan bila mempelajari bahasa Arab itu dengan tujuan perniagaan sebagai contohnya. Mempelajari bahasa Arab itu kerana tujuan suka-suka, tidak, di sebaliknya ingin mendalami Al-Quran. Dalam masa yang sama, kita harus mengetahui bahawa fatwa yang dikemukakan oleh para ulama Nusantara dan juga dunia amnya mengatakan melarang daripada kita mengkaji Al-Quran secara harfiah ataupun lafziyah. Kerana bila kita mengkaji secara harfiah, word by word akan membawa kepada makna yang menyeleweng daripada fakta yang sebenarnya. Kerana kita memerlukan kepada seorang guru yang mursyid yang dapat menunjuk kita kepada konteks ayat tersebut, kaitannya di antara satu ayat dengan yang lain. Dan tidak boleh kita lihat secara terasing. Untuk kita memahami bahasa Arab, melihat perkataan demi perkataan tanpa merelatekan kepada isu yang sedang dibincangkan, kepada maudhu' asasi yang dikemukakan oleh surah tersebut, kita akan membawa kepada fahaman yang silap kepada maksud yang dikehendaki sebenarnya. Para pendengar rahmati dan dikasihi Allah sekalian, di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan iqtarabat membawa makna qarubat, tetapi tufidu al-mubalaghah. Maknanya di sini inama ata bil mazid mubalaghatan. Satu namanya mujarrad, satu namanya mazid. Kalau dia mempunyai terdiri daripada 3 huruf, kita panggil dia sulasi mujarrad. Bila ditambah dengan huruf-huruf yang lain untuk membentuk satu wazan baru, acuan kata yang baru, maka namanya mazid, maka namanya sudah ditambah. Allah, jauh lagi rupanya kita mempelajari bahasa Arab. Ayuh kita jangan berhenti setakat apa yang kita buat sekarang, teruskan. Kerana dengan kita memahami bahasa Arab membawa kita kepada memahami Al-Quran, dan itulah merupakan ultimate goal kepada tujuan kita mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita dapat melihat dalam konteks perbincangan ini, surah Al-Qamar merupakan satu surah yang istimewa kerana Nabi SAW membacakannya pada munasabah-munasabah yang banyak, pada events-events yang tertentu, pada occasions yang tertentu, dengan tujuan membawakan kepada kita, kepada umat baginda alaihissalam, supaya memahami apakah maksud yang dikemukakan oleh surah ini. Dikatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku beliau, Kaifa nata'amalu ma'al Quran, bagaimana kita nak memahami Al-Quran, nak berurusan dengan Al-Quran, nak menjadi ahli Al-Quran, nak mengamalkan Al-Quran. Lihat mana satu terjemahan yang paling tepat kepada buku tersebut. Semuanya membawa kepada maksud itu. Kita akan dapati sebenarnya Al-Quran ini mempunyai satu mesej yang cukup jelas, dengan syarat kita memahami, kita melihat dari pandangan yang dikemukakan oleh para ulama mufassirin bersumberkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang kita bincangkan, tafsir bil ma'thur, tafsir daripada rujukan Al-Quran sendiri dan hadis-hadis Nabi untuk menjelaskan apakah maksud yang dikemukakan oleh satu ayat itu. Wallahu a'lam, kita akan bincang lebih lanjut pada munasabah yang akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.